Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita pagi Sarawak edisi Selasa 14 Januari bersiaran terus dari studio HD RTM Kuching bersama saya Damia Cassandra Manja, dan kita mulakan dengan berita ini. Lembaga Sungai-Sungai Sarawak LSS siap sedia menghadapi sebarang kemungkinan berikutan hujan lebat berterusan serta air pasang besar yang berlaku di negeri ini. Penolong Kontroler Keselamatan Sungai LSS Leo Nanang berkata beberapa langkah telah diambil ekoran amaran tersebut. Cuaca amaran waspada peringkat kuning bagi Sarawak bermula semalam hingga hari ini, manakala air pasang besar diramal bermula 9 Januari lalu sehingga Jumaat ini dengan ketinggian sehingga 6.1 meter. Notis riverine turut dikeluarkan dan dipaparkan di laman web rasmi LSS selain persediaan dari segi keanggotaan dan logistik dengan keseluruhan 9 unit bot serta 20 kenderaan disediakan di setiap pejabat wilayah LSS iaitu Kuching, Sibu dan Miri. Paras air di baraj Sungai Sarawak juga dikawal rapi dan dipantau sepenuhnya bagi memastikan paras air sentiasa pada paras yang selamat dan terkawal. Kita juga telah memulakan notis berwaspada kepada masyarakat kapalan, operator bot-bot penumpang ekspres, bot-bot laju, bot-bot milik persendirian, pengguna-pengguna sungai dan juga orang awam agar berwaspada semasa belayar di sungai. Beliau bersiaran langsung dalam Cerita Pagi Sarawak menerusi saluran 123 Myf Review di tebingan Sungai Kuching. Usaha menambah baik klinik kesihatan Tudan di Miri akan diberi perhatian sewajarnya agar ia mampu memberi perkhidmatan yang terbaik kepada masyarakat setempat. Ahli Dewan Undangan Negeri Pujut, Dr. Ting Tiong Chun berkata, ini kerana klinik berkenaan berperanan penting menyediakan penjagaan kesihatan primer kepada penduduk di sekitar Tudan. Walaupun berdepan dengan pelbagai kekangan dan kekurangan, Dr. Ting berharap kaki tangan kesihatan di klinik berkenaan terus memberi khidmat kepada masyarakat, seterusnya memastikan setiap gejala penyakit dapat dicegah dengan baik, termasuklah penyakit berjangkit. Beliau berucap dalam majlis Neo Destiny 9 anjuran Kelab Rekreasi Kaki Tangan Klinik Kesihatan Tudan di Miri. Dr. Ting dalam pada itu mengalu-alukan sebarang pandangan maupun isu yang perlu dibangkitkan agar perkara berkenaan dapat ditangani secara bersama. Terdahulu dalam ucapannya, pengurusi panel penasihat Klinik Kesihatan Tudan, Marcus Hugo Matulejau berkata pihaknya akan berusaha melakukan yang terbaik untuk semua masyarakat yang menggunakan khidmat klinik kesihatan berkenaan. Beliau percaya dengan adanya sikap dan kerjasama yang positif mampu memberi harapan baru kepada semua pihak yang terlibat dalam meningkatkan lagi kualiti perkhidmatan sedia ada. Kerajaan Sarawak terus komited untuk menambah baik sistem kemudahan pengangkutan awam di kawasan-kawasan perumahan di negeri ini. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, usaha ini dapat memberi situasi menang-menang kepada pembeli dan pemaju. Datuk Patinggi Abang Johari memberitahu beliau sudah berbincang dengan Sarawak Planning Authority SPA bagi menyediakan pelan induk bagi kawasan-kawasan tertentu. Selain itu, beliau berkata golongan B40 di negeri ini akan terus dibantu untuk memiliki rumah sendiri. Beliau memberitahu demikian pada Majlis Makan Malam dan Anugerah Kecemerlangan Persatuan Pemaju Hartanah dan Perumahan Sarawak Syeda 2019 di Kuching. Kira-kira 20 tahun lalu, Sarawak pernah digemparkan dengan penyakit Japanese Encephalitis atau JE sekaligus menjadi negeri yang merekodkan jumlah tertinggi kes dan diisytiharkan sebagai kawasan endemik penyakit tersebut. Meskipun kes JE di Sarawak masih berlaku, ia adalah terkawal dengan 11 kes dilaporkan tahun lepas melibatkan seorang kanak-kanak dan 10 orang dewasa, namun tiada kematian dilaporkan. Wartawan Yati Jaya ada laporannya. Nyamuk Culex yang bertanggungjawab menyebarkan virus JE daripada kincir dan pelbagai burung liar yang dijangkiti JE terlebih dahulu sebelum virus JE itu menjangkiti manusia melalui jangkitan nyamuk yang akhirnya membawa maut kepada manusia sekiranya tiada ubat antivirus JE. Menurut Ketua Sektor Penyakit Bawaan Vektor Bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia, Dr. Rosnani Mudin, JE merupakan penyakit yang boleh dicegah dengan vaksin. Di Sarawak, pemvaksinan JE bermula pada tahun 2001 di bawah program imunisasi kebangsaan dan selepas program tersebut, jumlah kes
dilaporkan berkurangan dari tahun ke tahun dan ini menunjukkan kejayaan program vaksinasi di negeri ini. Kita ada juga buat dalam website information untuk Japanese encephalitis, boleh pergi dekat Info Sihat dan juga website untuk Kementerian Kesihatan. Di samping itu kita juga mengadakan program setiap tahun lah untuk Japanese encephalitis, terutama mengingatkan masyarakat untuk mengambil vaksin, terutamanya mereka yang tinggal di kawasan-kawasan berisiko ataupun pergi melawat kawasan-kawasan yang berisiko. Sementara itu, pakar perunding kanan Pediatric Hospital Umum Sarawak, Dr. Oi Mong Hao menyarankan ibu bapa supaya memastikan anak-anak mendapat suntikan imunisasi JE pada umur 9 bulan dan 21 bulan seperti yang ditetapkan dalam jadual imunisasi. 2 dos untuk kanak-kanak ini penting bagi mencegah jangkitan otak yang boleh mengancam nyawa dan memberi kesan kepada kanak-kanak. Mereka yang dijangkit boleh mengalami kecacatan otak dan kecacatan otak, dan kerana itu agak penting untuk semua orang mendapat perlindungan melalui vaksinasi atau imunisasi Japanese encephalitis. Injection ini boleh didapat secara percuma di semua klinik kesihatan, Kementerian Kesihatan yang diberi secara percuma. Walaupun pesakit terselamat daripada maut selepas dijangkiti penyakit ini, namun mereka berkemungkinan besar akan mengalami komplikasi neurologi sepanjang hayat, ekoran kerosakan otak yang serius. Vaksin JE untuk orang dewasa katanya boleh didapati di hospital dan klinik swasta, terutamanya mereka yang tinggal di kawasan pedalaman dan berisiko seperti ladang kincir. Laporan Yati Jaya, RTM. Di Miri, syarikat minyak dan gas Petronas beri jaminan keselamatan penduduk dan alam sekitar tetap jadi keutamaan selepas insiden kebakaran melibatkan saluran paip gas Sabah Sarawak SSGP yang bocor di Long Selulong Ulu Baram kira-kira pukul 1.59 awal pagi semalam. Syarikat itu mengesahkan kejadian kebocoran itu yang berlaku kira-kira 4 km dari Long Selulong telah diatasi. Kenyataan media menyebut ekoran kejadian itu syarikat berkenaan masih melakukan pemantauan secara berterusan. Tiada sebarang kecederaan dilaporkan dalam insiden terbabit dan pihak berkuasa berkaitan juga telah dimaklumkan. Siasatan mengenai kejadian itu sedang dijalankan. Syarikat itu turut menyatakan komitmennya untuk terus melibatkan diri bersama komuniti kawasan sekitarnya. Saluran paip gas itu dibina sepanjang 600 km dari Kimanis, Sabah hingga ke Bintulu, Sarawak yang melalui beberapa kawasan luar bandar termasuk Baram. ASP James Jacob Charling dilantik sebagai Ketua Bahagian Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Padawan yang baru. Beliau menggantikan ASP Kenny anak Charles Juta. Majlis serah terima tugas diadakan di Ibu Pejabat Polis Daerah Padawan. Majlis tersebut disaksikan Timbalan Ketua Polis Daerah Padawan DSP Lim Jau Siong. Antara yang hadir wakil-wakil Ketua Bahagian dan Ketua Polis Balai. Hospital Sentosa Kuching mencari waris atau ahli keluarga kepada seorang pesakit wanita berbangsa Cina dikenali sebagai Ku Chun Moi. Kenyataan media yang dikeluarkan hospital itu memaklumkan pesakit yang telah ditempatkan di Hospital Sentosa sejak tahun 1984 itu meninggal dunia pada 10 Januari lalu. Mayat mendiang ditempatkan di Rumah Mayat Hospital Umum Sarawak untuk tempoh 2 minggu iaitu bermula semalam. Alamat terakhir Ko Chun Moi adalah di nombor 87 Kampung Cina, Lutong Miri. Sehubungan itu, pihak Hospital Sentosa menyeru waris atau ahli keluarga untuk datang ke Hospital Sentosa Kuching atau menghubungi talian 082-612-321 sambungan 127 dengan segera atau berhubung terus dengan pihak pengurusan Rumah Mayat Hospital Umum Sarawak.
Setiap perayaan yang disambut memiliki tarikannya tersendiri. Menjelang sambutan Tahun Baru Cina, buah limau mandarin lazimnya mendapat permintaan tinggi dan laris dijual dalam tempoh tersebut. Tinjauan ATM di sekitar Bandaraya Kuching mendapati buah limau mandarin mula memenuhi rak jualan dengan tawaran harga yang berbeza mengikut kualiti. Menurut seorang peniaga buah-buahan, Chin Ming Fah, bekalan buah limau mandarin yang dijualnya mencukupi bagi menampung permintaan pelanggan sempena musim perayaan itu. Tahun Baru Cina, sebelum Tahun Baru Cina 2 minggu, 3 minggu, saya akan pasang kanopi, jual di barang di tepi sini. Untuk memberi kelainan dan menarik lebih pembeli, bungkusan buah limau mandarin juga dipelbagaikan. Dulu udah simple aja pakai plastik. Sekarang mau pakai packing dah, orang mau tengok dah packingnya lebih menarik lah. Nampak cantik. Itu aja. Baik saudara, sekian berita pagi Sarawak edisi 14 Januari. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di saluran berita RTM, jenama media yang dipercayai di Malaysia. Saya Damia Cassandra Manja. Assalamualaikum dan salam sayangi Malaysiaku.